الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin, amma ba'du. Nurul Hidayah. Nama dia Nurul Hidayah apa cik? Ya. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Ha? Bapak dia nama dia Nur. Oh, Nur Khairin. Patut dia tak menyuk. Nur Khairin. Nur Khairin. Nur Khairin. Nur Khairin. Bab yang pertama muka surat 9. Bab yang pertama muka surat 9. Kau dah masuk dah bab tu? Tak masuk lagi Kita berhenti hari tu muka surat 6. Muka surat 6. Muka surat 7 ni Kita sadat bawa mula. muka surat 7 ni dia sama dengan mukadimah dia. Muka surat 8 tu dia nak susun tajuk-tajuk pasal kita dah tengok dah kandungan dia tu sama. Bab yang pertama mensyukuri nikmat Islam yang Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Boleh sampai Okay. Mensyukuri nikmat Allah, kan nak pegang. Kalau pegang nampak macam rocker sikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Quran Pak Long nak baca. Pak Long buku Quran. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam." Wa man yurid, nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya dengan waw. Nun mati bertemu ya dengan waw. Manakala nun mati bertemu ya dengan waw, idgham ma'al gunnah. Ingat baca ya, idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu ya. Wa man yurid an yudillah yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dayiqan haraja nama dia izhar mutlak. Ni baris dua bertemu huruf ha, huruf izhar. Wa halqi. Sikit salah tak boleh. Ka'annama yas'adu fis sama' mak wajib. Kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Di atas ma'arif disukun. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Cuba tengok bahasa dia ni. Faman yurid, maka ini nama dia mubtada. Kemudian apa dia khabar dia? Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Tak tahu lagi siapa tu. Siapa dia Allah kehendaki tak tahu. Tapi sesiapanya Allah kehendaki, nakirah dengan makna keumuman, umum. Mungkin orang Islam, mungkin orang bukan Islam. Tapi pendek kata, yuridillahu, Allah menghendaki kepada dia ayyahdiyahu, untuk memberi hidayah. Hidayah ni apa dia? Petunjuk. Yashrah, dia terjemah di sini, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Yashrah sadrahu, sadrun dada. Tapi maksud dada di sini apa yang ada dalam dada, iaitu hati manusia, perasaan dia. Yashrah, membuka Allah Ta'ala ataupun melapangkan Allah Ta'ala dadanya lil Islam. Lam dibaca dengan baris bawah, menunjukkan hanya Islam sahaja yang masuk dalam dada dia, bukan benda lain.
Tanda Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada satu orang, pasal tajuk dia mensyukuri nikmat Islam. Orang yang nak syukur itu adalah orang yang dapat petunjuk. Siapa dia? Iaitu orang yang Allah Ta'ala lapangkan dada dia bagi Islam, bukan lain daripada Islam. Dan kita tanyalah, apa-apa itu Islam? Isi Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Lepas tu, wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa dikehendaki apa dia, an yudillahu, akan disesatkannya, yaj'al sadrahu dayqa, Allah menjadikan dadanya itu sempit. Dia guna yaj'al, dia tak kata yakhluqu. Bermakna sebelum Allah Ta'ala sempitkan dada dia memang dah sempit, Allah tambah lagi sempit tu. Yaj'al sadrahu, Allah Ta'ala jadikan dadanya dayqan haraja, sempit, yang makin sempit. Dayqan haraja ni, kalau orang Arab ni, dia di antara benda yang dia kata dayqan haraja, bila kita nak suar tangan kita ambil buah yang berada di tengah, yang dilindung oleh daun-daun yang berduri. Jadi bila kita nak suar, tangan kita tertucuk, kita akan tarik balik, tak tercapai. Yang tu biasanya orang Arab kata dayqa, susah tu, sempit tu, pikap, mana nak ambil. Jadi kesusahan itu. Tapi di sini bukan sebarang kesusahan. Allah bagi contoh. Allah kata ka'annama, seakan-akan, seolah-olah, ka'annama, ataupun orang putih kata exactly, hati dia itu sempit, susah macam mana, ka'annama, maknanya macam ni lah hati dia sempit, bukan macam lain, macam ni lah. Pasal annama itu dia kepung makna, beginilah hati dia sempit. Macam mana? Yas'adu fis samai, seperti mana satu orang naik ke langit, tiba-tiba dia tak boleh bernafas. Dalam sains dia kata apa? Oksigen habis, kekurangan. Pasal apa? Gravity ke apa ke? Tak lebih lah. Seperti itulah kalau kita boleh tengok orang yang kekurangan oksigen, tak boleh bernafas, macam itulah tak boleh bernafasnya orang yang tak ada hidayah dengan Islam. Kazalika yaj'alullahu rijsa, demikian itu Allah jadikan kepada mereka tak ada hidayah tu sebagai ar-rijsa. Apa makna ar-rijsa? Rijsun kadang-kadang makna kotor, rijsun kadang-kadang makna jijik. Rijsun macam Allah kata fajtanibuhu rijsun, itu bab judi, arak, bertenung, Allah kata rijsun, cemar. Di sini pula rijsun sebagai balasan yang jelek, alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi dalam ayat ni Allah bagi dua, orang dapat hidayah macam mana hati dia terbuka luas, orang yang tak dapat hidayah bagaimana hati dia sempit. Dan sempitnya Allah buat itu sempitnya agak praktikal, boleh nampak. Kita kalau pergi hospital boleh tengok ada pasang, kan dia penat asma lah apalah kan. Siap sampai kadang bunyi hit. Macam mana dia tak boleh menyawa. Begitulah hati orang yang tak dapat hidayah. Dia tengok Islam, dia tengok Quran, dia tengok sunnah, dia main meluat. Dan meluat dia ni bukan dibuat-buat, meluat itu daripada hati tak ada hidayah. Macam mana ayat ni kita boleh panjangkan kepada ayat daripada surah An-Nur. Lagi jelas. Surah An-Nur ayat berapa? Iaitu ayat ke-40. Seolah-olah macam bagaimanakah dia ni tak dapat hidayah? Dibawa contoh tadi kan, seperti naik ke langit. Dalam surah An-Nur ni Allah bagi tahu macam mana hati dia gelap, macam mana hati dia kelabu. Au kazulumatin fil bahri lujjin,
yaghshahu mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yarahu wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Ini seolah-olah boleh tengok lagi. Allah kata seperti mana kegelapan dalam laut. Macam mana laut ni dia gelap. Allah guna kalimah jamak ni, zulumat. Dalam laut tu makin dalam gelap, makin gelap. Maknanya laut yang paling dalam dunia laut apa? Laut Pasifik. Yang mana satu betul ni? Dalam permukaan dia akan jadi gelap. Pasal dalam. Allah kata apa dia? Hati manusia ni gelap macam laut yang paling dalam. Yang dia boleh jadi ketak dada tu, hati dia jadi macam tu. Apa jadi? Di atas laut yang gelap tu, Allah kata ada ombak besar. Di atas ombak ada lagi satu ombak yang besar. Di atas ombak yang besar tu ada pula sahab awan yang hitam. Awan tu hitam. Di atas ombak ada lagi satu ombak. Di bawah tu laut yang paling dalam. Allah kata zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Satu di atas satu itu kesemuanya gelap. Kalau ada orang duduk macam tu, dia duduk tempat laut yang dalam, ombak, lepas tu awan dia hitam lagi. Allah kata idza akhraja yadahu, kalau orang tu naik kapal, dia tengok tangan dia, dia buh tangan dalam poket dia berkeluar, dia tak nampak warna kulit dia, punya gelap. Allah kata itulah hati orang yang tak dapat nur Allah. Maka pasal itulah dada dia sampai jadi ketat, macam mana orang yang disuruh naik ke langit tak ada oksigen. Dan ini Allah kata orang yang ketat macam ni hanya orang tak boleh terima Islam. Jadi inilah dada orang kafir selagi tak terima Islam. Inilah dada yang kita baca tazkiyatun nufus, jiwa yang sakit dan jiwa yang mati. Inilah dia. Masuk ayat ni. Inilah masuk ayat ni. Boleh je. Jadi macam mana dia nak pergi ke tajuk syukur nikmat Islam? Artinya dia tak nampaklah Islam sebagai satu kesyukuran. Dia nampak Islam ni satu benda yang berlawanan, benda yang tak patut disyukur. Ayalah isi kepada Islam itu apa dia? Quran dan sunnah. Quran, sunnah dan kehidupan para sahabat. Itulah Islam. Siapa yang tolak sunnah, ni cerita dia lah. Lagi satu ayat Quran. Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya Rabbnya, sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah kata dengan istifham, dengan bertanya, minta kita melihat perbezaan dia. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, adakah orang yang Allah Ta'ala membuka dadanya kepada Islam, kemudian nur daripada Tuhan dia masuk, sama dengan orang yang tadi ni, yang dada dia sempit? Cara pemikiran tak boleh sama. Allah kata wailul lil qasiyati. Allah guna fawailul. Kata Ibn Abbas, bila kata fawailul maksud dia halaka. Bila Allah kata fawailul bermakna Allah kata hang pasti binasa. Itu wailul, ditambah dengan fa di atas itu sebagai mubtada kepada dia. Allah nak habaq satu benda yang pasti,
betul-betul binasa hang ni. Satu, Ibn Abbas juga kata wailul nama satu lembah dalam neraka. Yang kedua, wailul juga maksud dia maki. Sabbahu. Maksud dia maki lah. Celaka. Bermakna maki daripada Allah. Jadi bila kata fawailul, dia ada tiga dia punya. Dengan makna halaka, hang pasti binasa. Yang kedua dengan makna kata aku janji dekat hang satu tempat dalam neraka. Yang ketiga dengan makna kata Allah maki dia, Allah tercelaka hang. Ni Tuhan yang kata celaka, mana boleh hamba tu aman? Boleh kalimah azab pasal wadi dalam neraka tadi. Allah akan tentukan kalimah azab untuk dia. Tetapi dengan apa dia? Dengan hal takdir, maksud dia selama mana dia dalam keadaan macam tu. Dengan hal takdir dia selama mana perangai dia tak berubah, itulah maksud celaka. Sebab bila dia dah berubah, dia akan masuk ayat di atas, syarahallahu sadrahu. Selama mana hal dia macam ni, Allah kata wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Allah kata celakalah bagi orang yang hatinya keras daripada ingat Allah. Di sini dia tak sebut kafir, dia nakirah, dia umum. Mungkin orang munafik, mungkin orang kafir, mungkin siapa-siapa. Pasal tu di sini ayat ni lebih takut. Pasal dia nakirah, dia umum. Mungkin orang Islam juga termasuk. Kita kata orang kafir tak payah bincang dah lah, termasuk lah kot. Tapi Allah kata ni apa? Wa fawailul lil qasiyah, lagi sekali lam bagi bawah, untuk menyatakan celaka ni khusus untuk orang ni, bukan orang lain yang celaka. Orang yang qasiyah, orang yang keras hati mereka itu daripada zikrillah, ingat Allah, ingat halal haram. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu di dalam satu kesesatan yang sangat nyata. Dhalalim mubin, satu kesesatan yang sangat nyata di sisi Allah. Orang yang tidak mendapat hidayah akan sentiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberi hidayah oleh Allah? Maka pasti dia menderita dalam kekafiran, hidupnya sengsara dan tidak tenteram, serta di akhirat akan disiksa dengan siksa yang abadi. Allah Subhanahu wa taala dia kata kat situ, dia kata lihat surah Ali Imran ayat 91. Dalam surah Ali Imran ayat 91, Allah ada beritahu kepada mereka ini. Surah Ali Imran ayat 91. Inilah Allah celaka mereka ni. Kalau di hari akhirat mereka nak bagi apa yang mereka ada di dunia ini, mil'ul ardi zahaban, mah sebanyak memenuhi bumi ni, Allah tak akan terima dah. Jadi yang inilah maksud dia celaka tadi ni, hati mereka yang keras tu celaka. Bila mereka nak ambil harta mereka, nak tebus mereka, Tuhan dah tak mau terima tebusan itu. Allah kata wa ma lahum min nasirin, tidak ada orang yang boleh bantu. Tak ada apa, bukan orang. Wa ma lahum, tak ada apa yang boleh bantu. Nur Khairi dan ayat Al-Maidah 35 36 sampai 37. Allah menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sebenarnya nampak? Melalui Rasulnya. Ini sangat menarik pakcik. Saya ulang. Allah menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya. Habis kita. Habis ya. Inilah yang kita diulang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu itulah hidayah Tuhan untuk kita. Tiba macam mana kita nak lepas diri daripada baginda Rasul? Untuk itu kewajipan kita adalah mengikuti
meneladani dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilaku kehidupan kita. Jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahawa Dia telah memberikan kurnia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, tolong lagi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada silap pakcik? Adalah silap pakcik, silap wakaf. Ya. Kat mana tadi silap? Boleh. Di sini. Sungguh kata Allah, laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberi Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajak kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni As-Sunnah. Sungguh sebelum Muhammad diutuskan, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita tengok dia punya yang tulis yang bahasa Arab tu, satu Allah kata laqad, satu jenis penegasan ayat. Yang kedua mannallahu, dua lagi taukid. Tetapi dengan makna kata sungguh-sungguhnya Allah telah memberi kepada orang beriman itu satu anugerah, satu hadiah. Hadiah yang cukup besar ketika dibangkitkan kepada mereka rasulan, seorang rasul dari diri mereka sendiri, orang Arab tu sendiri, manusia tu. Apa rasul tu buat? Membaca kepada mereka ayatihi, ayat Allah. Bukan kata baca, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Bukan takat itu, wa yu'allimuhumul kitab, mengajar mereka kitab dan hikmah. Bila ada kalimah kitab digabung dengan hikmah, hikmah pasti as-sunnah. Kalau hikmah tanpa al-kitab bermakna kebijaksanaan. Jadi di sini kita boleh tengok sampai Allah bagi tahu kenapa kita tak boleh cari selain Muhammad. Pasal Muhammad datang satu sebagai anugerah yang besar. Yang kedua, Muhammad itu daripada diri kamu, dia faham kamu, kamu faham dia. Yang ketiga, Muhammad membaca ayat Tuhan, membersihkan jiwa dan ajak kamu sampai kamu reti Quran dan Sunnah. Jadi banyak orang duk pergi sana pergi sini tu nak bersih jiwa, sedangkan ada di sini. Dan Allah guna sepatah, sebelum Muhammad datang kamu orang yang sesat. Tengok. Inilah yang kena syukur. Sunnah tu kita kena syukur. Setiap Muslim nescaya meyakini bahawa kurnia Allah yang terbesar di dunia adalah agama Islam. Seorang Muslim akan sentiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai kurnia yang besar dan dia berikan kepada hamba-Nya. Belum? Itu lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah aku radai Islam sebagai agamamu. Inilah Imam Malik sangat berkeras. Siapa yang buat satu bid'ah, dia telah meludah Nabi Muhammad sebagai
khana risalah, pengkhianat. Pasal apa? Nabi Muhammad tu bawa package sempurna dan menyempurnakan. Tak ada kosong, tak ada ruang kosong. Tiba-tiba orang boleh pilih. Kata ulama salaf, di antara tanda bid'ah tu sesat, di antara tanda kita kenal dia, apabila dia datang, dia akan menutup sunnah yang sahih, sehingga kan bila orang nak buat sunnah yang sahih, orang rasa dia tak penting, orang rasa bid'ah tu penting. Itu tanda bid'ah tu sesat. Tanda kata dia sesat. Dia benda baru, dia tolak sunnah yang telah sahih. Bila orang nak buat sunnah yang sahih dia tolak tu, orang jadi tak seronok dah. Sebab mungkin kerana masyarakat ramai dah amal bid'ah. Orang nampak yang tu elok, sedangkan sunnah yang dia tutup tu adalah sahih daripada Nabi. Allah yang turunkan. Jadi kalau orang tu pasal tu, orang yang mempertahankan bid'ah, setelah dia tahu benda tu bid'ah dan dia tahu tempat bid'ah itu ada sunnah sebagai pengganti, dia pertahan juga, maka dia dihukum sebagai pembuat bid'ah. Dia patut dilaknat oleh Allah. Macam kita belajar maghrib tadi kan, mai Jumaat suruh semai. Hadis tu ada Imam Muslim suruh sembahyang. Orang dah biasa tazkirah ataupun setengah masjid dia tak tazkirah, dia baca Quran. Alaika ya man. Bisa dengar tak Cik? Di sana? Alaika ya man. Ha? Dia buat ganti tempat sembahyang sunat tu. Bila kita kata jom sembahyang sunat, orang jadi ralat. Allah tazkirah bagus apa? Tengok, dia menutup tempat sunnah. Waktu tu sunnah telah ajak sembahyang. Ya, betul dia tanya. Mana ada larangan dia kata. Tengok. Itulah tanda bid'ah itu adalah bid'ah yang sesat. Bid'ah yang tak sesat ni, kata para ulama, ini kita kata macam para ulama bercakap, kadang-kadang ulama dia macam cakap merepek sikit kan. Bukan, dia cakap tu macam merepek sikit. Dia kata tanda, mana ada bid'ah tak sesat kan, tapi dia kata tanda bid'ah tu tak sesat bila dia wujud, dia tidak menolak sunnah. Bahkan dia duduk tempat yang bukan tempat sunnah, dia duduk tempat dia. Itu tanda dia tak sesat. Maknanya kewujudan dia boleh diterima. Dia tak tolak sunnah. Sunnah duduk tempat tu, dia memberi pengiktirafan. Cuma dia duduk tempat dia benda baru, dia duduk tempat dia. Nak ya? Baik kat ayah buka. Ayah mana ayah? Dia Tok Wan. Itu Cik Wan. Dia tumpah. Cik Wan buka, Cik Wan minum. Belum nak. Ini buat. Ni Pakcik. Kalau kita tengok kitab sirah yang Safiur Rahman Safiur Rahman Al-Makhtur, ya. dalam kalimah dia ada apa? Sesungguhnya sirah nama dia itu merupakan satu risalah yang membawa manusia daripada kegelapan menuju cahaya, daripada beribadah kepada hamba menuju beribadah kepada Allah Taala. Satu risalah yang amat sempurna. Kalau begitulah dia sesuai dengan dari yang tinggi itu. Dia dahaga. Dia bawa manusia daripada kegelapan menuju ke cahaya. Ya, betul. Iman. Daripada beribadah kepada hamba menuju kepada Allah. Betul. Itu. Tak dinafikan lagi. Boleh nak? Baik, kewajipan kita atas kurnia yang kita terima. Jadi kita kata kita duduk saja-saja, kita kata ya Allah, aku bersyukurlah Hang bagi aku jadi orang Islam. Ini bukan ucapan yang kecil. Ini ucapan yang besar. Maksudnya bersyukur kerana Allah pilih dia jadi hidayah. Lepas tu kata Abu Aliyah, bila aku dah jadi orang Islam,
Aku pun tak tahu yang mana aku nak letak keutamaan kesyukuran. Sebab aku jadi orang Islam, aku tak jadi kafir. Lepas tu aku dapat sunnah, kerana sunnah lah aku jadi orang Islam yang tak sesat. Jadi kebanyakan para ulama ni, bila mereka dah habis mengaji, kita kata rihlah talabul ilmi ni, mereka berkelana mencari ilmu, mereka akan, bila mereka nak sampai ke kampung mereka tu, dalam kebanyakan rihlah ni, dalam buku-buku menceritakan para ulama berkelana mencari ilmu, bila dia sampai kampung dia mesti menangis. Dia mengenangkan Allah telah bawa dia keluar daripada kampung dia, dapat hidayah, dan dia balik, dia nak sampaikan pada orang kampung dia apa yang dia dapat. Dia mesti menangis. Zaman dia keluar tu dengan bodoh, sekarang dia bawa dengan petunjuk Allah Ta'ala, kesyukuran. Jadi tak ramai lah orang yang boleh bersyukur di atas nikmat sunnah. Dan kita kena jadi orang yang lembut hati. Kita dapat sunnah ni, kita kena seronok, kan? Macam apa semalam ke 2 malam sudah ke, yang apa nama pakcik tu kata, masa kuliah rumah Pak Long, pakcik tu kata, ustaz, bila kita tak mengaji rasa senang buat ibadat nah, bila mengaji payah sungguh nah. Tak tahu Pak Hamid bagi pinanti ya. Pak Hamid kata, mana boleh cakap lagu tu, kita kena bertaubat kerana kita buat ibadat tak dapat sunnah. Pak Hamid suruh taubat terus. Kita kena bertaubat, Pak Hamid kata, dan kita kena bersyukur hari ni kita faham sunnah. Apa saya betul lah, sunnah yang bawa kita ke jalan yang sebenar. Sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan kewajipan terhadapnya. Kewajipan kita kepada Allah satu aja. Quran kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Terima seruan aku. Itu aja. Kan ada ayat menyatakan apabila Allah dan Rasul memanggil kamu. Macam mana ayat tu? Apabila Allah dan Rasul memanggil kamu untuk kamu kena jadi orang yang tunduk. Itu dalam surah Al-Anfal. Bila Allah dan Rasul memanggil kamu, kisah itu sahabat tu tengah semayang tu kan turun ayat tu. Nabi panggil dia semayang sunat. Rupanya bila orang semayang sunat, Rasulullah masih hidup, Rasulullah panggil dia kena batalkan semayang sunat, pergi kat Rasulullah. Tu dia kedudukan Rasulullah tu. Kalau semayang sunat kena batal, kecuali semayang wajib. Oh dahsyat. Itu yang turun ayat tu. Nabi kata, kenapa kau tak boleh panggil aku, tak boleh menerima panggilan aku? Dia kata, aku tengah sembahyang. Nabi baca surah Anfal tu. Han tak tahu ke Allah Ta'ala berfirman? Han tak dengar ke firman Allah? Nabi kata dalam surah Al-Anfal, kan? Apa yang menghalang kamu bila Allah dan Rasul panggil kamu? Kenapa kamu tak tunaikan panggilan Allah dan Rasul tu? Buat tak tahu je. Ayat ke berapa? Ini. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, istajibu, kamu kena jawab. Allah dan Rasul panggil kamu, idza da'akum, kerana Allah dan Rasul bila panggil kamu, lima yuhyikum, dia nak bagi kehidupan. Kenapa kamu tak jawab? Tiba-tiba sahabat tu pergi kat Nabi, tanya pasal apa? Nabi habaq, diturunkan suratul Fatihah pada aku, diturunkan amanar Rasul kepada aku. Nabi bagi ayat tu pada dia. Jadi begitulah, kita wajib bersyukur dengan cara melaksanakan kewajipan terhadapnya. Setiap Muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah kepadanya. Kan dalam surah apa? Dalam surah apa tu? Surah apa? Zukhruf. Surah Hijr. Bukan Zukhruf, dalam surah Hijr. Ayat yang awal-awal surah Hijr. Ayat awal surah Hijr.
pada ayat yang kedua surah Hijr, kan? Allah kata rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berapa banyak orang kafir ketika masuk neraka dia berkata, kenapa kami tak jadi orang Islam? Tengok. Sebab masa hidup dia tak bersyukur nikmat Islam. Dia tak bersyukur. Rupanya syukur nikmat Islam ni boleh buat kita selamat daripada masuk neraka. Rubama, berapa banyak yawaddul ladzina kafaru, orang kafir tu dah masuk neraka, dia kata alangkah baiknya kalau kami jadi orang Islam. Jika seseorang tidak melaksanakan kewajipan kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajipan kepada Allah, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ni paling dahsyat sekali. Ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu. Fadhkuruni azkurkum. Jadi kalau bencana malapetaka, lepas orang Melayu kata apa, lepas satu punya duk kena, inilah ayat dia. Kamu tak ingat aku tak ingat kamu. Kamu ingat aku ingat kamu. Apa Nabi sebut dalam hadis Muslim? La taqumu sa'atu li ahadin yaqulu Allahu Allahu. Tidak akan berlaku binasa kepada seseorang selagi mana dia sebut Allahu Allahu. Kan? Dalam riwayat lain, la taqumu sa'ah. La taqumu sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat hatta la yaqulu fil ardi Allah Allah, sehinggalah di atas muka bumi tak ada siapa sebut Allah Allah, barulah Allah bagi jahanam. Sampai dia makan tak ada bismillah, tak ada Tuhan dalam hidup dia, tak sebut, Allah bagi jahanam. Itu pun Tuhan nak bagi kiamat macam mana? Dalam hadis Muslim, Allah hantar satu angin yang lebih lembut daripada sutera. Angin yang lebih lembut daripada kain sutera, dia akan sentuh orang beriman yang sebut Allah ni, dia ambil pi. Maka bumi tinggallah orang yang jahat. Maka masa itulah Allah akan genggam bumi dengan tangan kanan dia dan dia goncang. Dan masa tu dia kata limanil mulk yaum. Siapa raja pada hari ini? Berlakulah hari kiamat. Yang ni Allah kata fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah engkar kepada aku. Kewajipan apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan kurnia kepada kita? Jawapannya, kerana Allah telah memberi kurnianya kepada kita dengan petunjuk ke dalam Islam, maka bukti terima kasih kita yang paling besar, paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas. Mentauhidkan Allah dengan menjauhi segala bentuk syirik, ittiba' mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Yang dengan hal itu kita menjadi Muslim yang benar. Oleh kerana itu, agar menjadi seorang Muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syarak. Kita harus belajar agama Islam kerana Islam adalah ilmu dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa keduanya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dalam ayat ni Allah sebut dua benda, al-huda dan dinil haq. Allah utus para rasul dengan al-huda dan dinil haq. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, adalah ilmu yang bermanfaat
Dan dinul haq, agama yang benar adalah amal saleh. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang daripadanya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, roh dan jasad. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata kerana Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak mulia, beramal saleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan, juga dunia dan akhirat. Cara untuk mencapai hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus, siratal mustaqim, untuk mencapai memahami antara hak dan yang batil, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan mudarat, dan menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang Muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Penyataan itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Kita kalau nak tahu bagaimana kelebihan orang tuntut ilmu, kita kena beli buku dia lagi satu. Tajuk dia Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Syat. Dia kupas satu hadis jadi satu buku, cik. Menuntut ilmu jalan ke syurga, dia kupas satu-satu jadi satu buku tebal macam ni. Di situlah kita tahu perbezaan ilmu syarak, macam mana disiplin ilmu syarak. Saya ingat beli buku tu, mau bagi kat wali kamjat tu bagus juga. Bagi dia tahu sikit. Pasal masa duk cakap dengan Tok Wali tu, pakcik kata dia memang unknowledge. Orang putih kata unknowledge. Pakcik kata kosong total. Seorang Muslim diwajib untuk menuntut ilmu syarak. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Hadis ni hadis sahih. Yang tak sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dia tambah muslimatin, itu tak sahih. Ayat ni sahih. Menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim. Bila kata Muslim, termasuklah lelaki-lelaki dan perempuan. Muslim, kita Muslim. Islam agamanya, Ya. Muslim orangnya. Ya, betul. Menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Tengok pakcik. Menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Ditambah oleh Ibn Qayyim, menuntut ilmu jalan ke syurga hanya ilmu Quran dan sunnah. Ilmu lain tak boleh sampai ke syurga. Ilmu lain buat kita sangkut. Makam 1, makam 2, makam 3, makam 4 sangkut. Banyak stesen nak kena singgah. Banyak zikir. Tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Tak akan sampai ke syurga. Doktor apa nama doktor tu? Doktor Ehsan Zahir ke Doktor Zahir Ehsan ke? Doktor Ihsan Ilahi Zahir. Doktor Ehsan Ilahi Zahir. Dia buat master dia buat PhD dalam akidah. Dia mati dibunuh oleh Syiah di Pakistan. Dia kena bom. Tiba-tiba Allah nak bagi dia ditanam di Bakek. Dia pun hantar dia, Saudi tahu dia sakit. Saudi bagi kapal terbang bawa dia pergi hospital di Madinah. Tiba-tiba sampai sana dia mati. Rezeki dia nak mati sana. Pasal dia pun belajar di Madinah. Dia menulis satu buku yang sangat menarik kita baca. Semua buku dia menarik. Satu pasal Syiah, lagi satu pasal tasawuf. Dia namakan buku dia Darah Hitam Tasawuf. Daripada buku dia ni lah saya katakan ilmu paling celaka dalam dunia ilmu tasawuf. Cukup celaka. Tak ada kebaikan. Yang kita maksud dengan ilmu tasawuf ni apa dia? Ilmu yang di dalamnya membicarakan perhubungan dengan Tuhan.
membicarakan dalamnya tentang bila mengaji tasawuf, dia ada akidah sendiri, dia ada sembahyang fiqh sendiri, dia ada amalan sendiri sampai orang panggil, ini orang tasawuf. Sehingga kan Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia tentang ayat innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang abrar itu di dalam nikmat Tuhan. Imam Qurtubi kata di sini Allah menyatakan orang abrar ni orang buat baik, orang beriman lah, orang bertakwa, itu abrar. Tiba-tiba orang tasawuf dia baca ayat ni, dia kata apa dia? Dia kata hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Dia kata kebaikan orang abrar masih dikira dosa di sisi orang yang hampir dengan Tuhan. Dahsyat disebut. Qurtubi ungkap kalimah tasawuf sebiji. Sedangkan Quran kata innal abrar lafi na'im. Orang abrar dapat nikmat syurga. Orang tasawuf kata hasanatul abrar, kebaikan orang abrar itu, Quran kata syurga, dia kata sayyiatul muqarrabin, dianggap dosa oleh orang-orang yang telah hampir dengan Tuhan. Habis nak kata apa kalau bukan ilmu celaka? Pasal tak boleh. Pasal tu dulu kan dia ada ini orang tasawuf cakap lain, ini orang fiqh cakap lain. Kalau dalam lagi orang tauhid ni kalau kita tanya dia main dengan apa, dia tak bak main dengan motor, dia kata main dengan Jibril. Tu orang tauhid. Orang syariat ni tanya main dengan motor, sebab kalau kata main dengan motor masa syirik, Tuhan duduk di mana? Kita bagi kederat semua pada motor. Kalau ilmu ni bukan ilmu celaka, ilmu apa nak bagi tahu? Inilah fawailul, ilmu wailul. Celaka betul ilmu ni. Last kali mengaji tasawuf tak kenal Nabi, kenal Tok Wali. Wuduk 3 tahun tak batal, 10 tahun tak tidur, berzikir sampai gua bercahaya, habis CNB nak buat mana? Semua ini nama dia khayal. Pasal tu kita ni elok kita ada dalam kita punya perpustakaan di rumah nama dia buku putih. Imam Ghazali ada buku putih, Syekh Abdul Qadir Jalaini ada buku putih, Imam Abu Hasan Sya'ari ada buku putih. Semua imam ada buku putih. Artinya buku putih itu adalah buku yang terakhir. Apa yang mereka betul sebelum mereka mati. Sekarang ni dikeluarkan buku putih. Kalau kerajaan dia panggil apa? Bukan pemutihan. Kalau kerajaan dia panggil kertas putih. Dalam parlimen dia kata kertas putih tu kira bermakna white and black lah. Itu kira dokumen penting kan. Begitu. Tengoklah depa ni. Pasal tu kita kata ilmu Quran dan Sunnah. Tengok kemuliaan ilmu Quran dan Sunnah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya dengan jalan menuju syurga. Apa lagi ya? Menuntut ilmu sampai ke syurga. Ilmu apa yang bawa orang masuk syurga ni? Ya, mestilah ilmu Quran dan Sunnah. Ilmu Quran dan Sunnah ni banyak lah. Pertama sekali tauhid lah. Tauhid yang bawa orang masuk syurga. Lepas tu baru ilmu ibadat semua. Lepas tu baru yang umum, yang khusus, yang am, yang kifayah, yang fardu ain. Jadi macam mana satu orang dia pergi belajar, tiba-tiba dia tak belajar akidah Ahlussunnah. Tengok macam Pak Long bagi tahu, orang boleh buat dalam ceramah, ikut saya. Apa dia? Allah wujud, tak bertempat. Allah ada di mana-mana. Apa punya ilmu ni?
Kalau Allah duduk di langit, Allah duduk di arash, Allah duduk di arash, anjing duduk di bawah. Kan sama. Wah. Ilmu ni tak boleh sampai ke syurga. Ilmu ni tak boleh sampai ke syurganya belajar. Kan? Ini kita punya fakta yang ketiga, jawapan kita dalam ya. Macam nak tanya apa-apa nampak? Bagi maklumat apa? Oh, dia bagi maklumat rahsia. Tak balik. Ha? Balik lah. Ha. Pentingnya, tengok ni. Pentingnya ilmu syar'i. Betul tak cik? Syarak ke syar'i? Ilmu syar'i. Bila nak bayar rumah pak cik? Pak cik dah tersik juga. Pak cik tahu masak nasi tomato, mainlah. Kita dan anak-anak kita. Pak cik, dia kata nampak? Kita dan anak-anak kita. Dia pun nak masuk kamera juga. Jangan tarik dia dah, tengok. Kita dan anak-anak kita. Jadi pakcik tak bawa anak, pakcik anggap saya macam anak pakcik, boleh juga. Boleh bah? Bah dengar cik baca. Kita dan anak-anak kita akan tetap dan sentiasa ditambahkan ilmu hidayah dan istiqamah. Ini satu doa pakcik. Di atas ketaatan kita jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syarak. Kita satu keluarga, Allah bagi istiqamah, hidayah. Kalau satu keluarga menuntut ilmu, masya-Allah, insya-Allah. Hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Kita harus selalu bersikap penuh perhatian, serius serta sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syarak, ilmu syar'i. Kita akan tetap berada di atas siratal mustaqim. Ni dia tak boleh cubit dah. Ni ambil pih, ni memang buat main. Ambil pih. Tengok tu abang tu duk tengok abang tu duk jegel. Abang ikan. Ikan. Dia main game ikan. Nasib kau lah ikan. Baik. Kita akan tetap berada di atas siratal mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan beramal saleh. Jika kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Tengok pakcik. Kalau kita tak perhatikan ilmu syarak yang kita belajar dan kita tak perhatikan amal saleh, iman kita dan Islam kita dalam bahaya. Ya, bila orang dah tak belajar akidah Ahlussunnah, tak duduk dalam majlis sunnah, dia duduk dalam hak tadi ni, Allah tak bertempat, Allah ada di mana-mana. Bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Saya ingat lagi masa dalam kuliah Dr. Radi kata apa dia? Dr. Radi kata makin kita buat maksiat, makin iman kita terancam. Macam kita letak barang kan, kita letak atas meja, tengah-tengah meja. Bila kita buat maksiat, kita macam tolak benda tu pergi ke ujung, pelan-pelan kita tolak dia pergi ke ujung. Bermakna barang yang kita duk bawa tu makin terancam kedudukan dia. Makin kita buat maksiat dan dosa, makin amal saleh dan iman kita terancam. Oh, dahsyat bahasa dia. Saya masa tu insaf baca, insaf sungguh-sungguh. Masa tu lah. Bahasa dia sangat bahasa Ahlus Sunnah.
Sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan tidak tahu kita tentang Islam dan iman, kufur, syirik, dan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, bahkan iman kita jatuh lebih. Bukankah iman kita jauh lebih berharga daripada hidup ini? Tapi tak sedar orang pergi kedai-kedai nak buat pelarih-pelarih, pegadang-pegadang, bagi tu bagi ni, baca-baca semua kan. Apa yang bahayanya? Kami nak berniaga, nak cari makan, duit masuk, tetapi rupanya dia sedang tolak akidah dia kepada kawasan yang paling berbahaya. Cuma tunggu hari nak jatuh kata itu. Itu sahabat. Jadi tidakkan sahabat tu betul lah. Bila Ustaz Nan mandi, sahabat baca buku tu betul, jaga akidah. Betul lah. Itu satu penjagaan. Ustaz Nan mandi di Belia 4B. Belia 4B pula. Apa? Taman Belia. Mandi kolam. Kan ada kolam, public kolam tu. Sahabat pun mai. Sahabat buka buku akidah baca. Ustaz Nan kata tak mandi. Dia kata jaga akidah lagi penting. Ustaz Nan terus keluar daripada kolam. Dua tepi dia. Jaga akidah. Jadi alhamdulillah, nampaknya penjagaan akidah dia berjaya. Masya Allah. Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, ini satu muhasabah pakcik, sangat menarik. Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, berusaha, bisnis, dia tulis bisnis lah tu, berdagang, kuliah, masuk juga, dan lain-lainnya, apakah tidak bisa kita sisihkan 1/10-nya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita? Khusus daripada gerak kerja kita hidup, kita ambil 1/10, dia kata 1/10 untuk belajar. Yang belajar itu bin Syekh Utsaimin menyatakan dalam 24 jam kita kena pastikan secara wajib 1 jam untuk belajar setiap hari. 1 jam dalam buku dia tu. 1 jam. Apa saja, dengar kaset ke, 1 jam adalah wajib dia tu, daripada 24 jam. Saya tidaklah menyatakan bahawa setiap Muslim harus menjadi ulama, membaca kitab-kitab tebal dan menghabiskan waktu belasan atau puluhan tahun untuk usaha tersebut. Namun minimum setiap Muslim harus dapat menyediakan waktu 1 jam sahaja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan untuk setiap Muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa maupun warga emas. Ni? Lanjut usia ke warga emas? 1 jam aja. Apa orang putih kata? Orang putih kata apa? Bukan, whoever you are. Maknanya awak siapa pun. Walau siapa pun awak. Ya, walau siapa pun awak. 1 jam. Duduk dalam majlis. Tak kira lah duduk ke, bincang ke, muzakarah ke, tapi 1 jam itu macam mana kita bekerja khusus, tak buat kerja lain. Kita berbisnis, tak buat kerja lain. Berdagang, maka 1 jam tu pastikan tak buat. Rupanya setiap rumah kita ni pakcik, ya, setiap rumah kita ni kena ada library. Dan setiap rumah kita ni kena ada buku untuk kita baca dalam keluarga. Alhamdulillah, saya kagum dengan pakcik, tafsir 9 jilid. Saya tak tahu. Saya tahu pakcik beli depan saya tafsir Ibnu Katsir, duduk. Kalau jatuh atas kaki, tak. 9 jilid, tebal-tebal tu. Pakcik beli surah Fatihah tebal ni, 10 imam. Alhamdulillah. Setiap Muslim harus memahami apa ni? Apa dia tu? Melayu panggil apa? Esensi. Apa dia tu?
Esensi. Memahami esensi. Pecahan. Oh, begitu. Pakcik, lama tengok. Setiap Muslim harus memahami esensi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Tengok. Nak kita faham ni yang sahih. Menurut pemahaman para salafus salih. Tengok, dia bagi metod belajar pula. Oleh kerana itu, dia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Jika iman kita lebih berharga dari segala, maka tidak sulit bagi kita untuk menyediakan waktu 1 jam 60 menit untuk belajar tentang Islam setiap hari dari waktu 24 jam 1440 minit. Tu dia fikir. Dia fikir 24 jam berapa minit. Syak cik. Saya tertarik dua perkara pak cik. Satu, setiap Muslim mesti memahami esensi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi dia bagi tahu buku-buku kita nak baca, ilmu-ilmu kita nak baca mesti dia sahih. Ya. Imam Ibn Kathir dia buat apa tu? Keturunan Rasulullah punya, kan nama Rasulullah kan? Silsilah Rasulullah kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin apa lagi? Bin Abdul Manaf. Tak apalah, gedebang. Last sekali jatuh kepada Adnan. Lepas tu Ibnu Katsir bulatkan. Yang ni tidak ada khilaf di kalangan para ulama sirah. Ni adalah yang disepakati keturunan Rasulullah sampai Adnan. Okay. Lepas tu dia buah nombor 2. Daripada Adnan sampai Ismail. Daripada Adnan sampai Ismail. Adnan bin apa sampai Nabi Ismail. Dia bulatkan. Dia kata yang ni tidak diketahui kepastiannya. Lepas tu daripada Ibrahim sampai Adam. Daripada Ibrahim sampai Adam. Jadi dia bubuhlah Ibrahim bin Azar bin jatuh bin Nuh bin jatuh sampai bin Adam. Dia kata yang ni penuh dengan pembohongan. Memang setiap Nabi ni berketurunan, tapi duk pibuh bin tak tentu hala ni. Jadi dia kata sekarang ni ada 3. Nabi sampai Adnan, Adnan sampai Ismail, Ismail sampai Ibrahim sampai Adam. Yang sahihnya tak diragu di atas tadi. Maka dia kata belajarlah yang di atas, tinggalkan 2 di bawah ni kerana membuang waktu. Sampai macam tu. Jadi kita, sebab apa, bila kita nak cari Adnan sampai Ismail, kita akan jumpa semua hadis palsu. Kita terpaksa melalui perkataan-perkataan ahlu kitab. Sebab Nabi sendiri tak cerita, melainkan takat tu je. Dan kita tahulah para Nabi itu memanglah semuanya daripada Adam. Cukuplah kita terima yang tu. Nak tahu bin apa? Bin apa? Yang sahih takat Adnan saja. Jadi artinya, kalau ada ilmu itu tidak sahih dan tidak melalui salafus salih, maka kita jangan membuang waktu walaupun 1 jam untuk ilmu itu. Sebab dia akan membuang masa, dan terkadang-kadang ilmu macam tu buat kita boring dengan agama. Kita dah ingat dia agama, boring. Sebenarnya dia bukan agama pun. Itulah cerita dia. Seorang Muslim harus mengetahui tentang pengertian Islam. Pakcik tengok yang kedua, pada perkataan dia tu. Apa itu? Ni. Dia harus tahu, perenggan ketiga daripada atas. Ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga dia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Takat tu. Ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dari Quran dan Sunnah hingga dia dapat mengamal Islam itu dengan benar. Yang ni
sebiji betul-betul dia photostat perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Dialah orang yang pertama cakap benda macam ni. Dahsyat dia. Sampai orang lain photostat bahasa dia. Tumpang. Kalau kita ingat balik apa dia kata? Dia kata kita kena belajar agama ni dengan dalilnya. Orang balik sana, pokok tersuh-tersuh ni, belajar agama kena Tuhan dengan guru yang mursyid. Dia tak mau. Kalimah mursyid semua dia buang. Belajar agama dengan dalilnya. Apa dalilnya? Kemudian dia kata apa dia? Tengok di bawah ni. Seorang Muslim, ni pun perkataan Wahab itu saya bagi kat pakcik buku kecil tu. Ada di situ. Tak. Ya, pakcik. Kita dapat tempat rumah baru. Ya. So esensi itu asas. Bagaimana asas ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oh, esensi tu asas. Oh, asas. Saya ingat macam tu lah tadi. Esensi Setiap Muslim harus memahami asas-asas. Asas tak Nan? Asas. Ini tahun awal. Ni asas-asas. Kamus. Baru baca sedap sikit pakcik, dah tahu makna dia. Setiap Muslim harus memahami asas-asas ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para salafus salih. Maksudnya kaedah lah. Asas lah? Ilmu tu. Ya, Kaedah nak memahami ilmu Quran dan Sunnah. bukan kaedah, asas. Asas dia. Asas dia apa dia? Benda yang asas. Prinsip. Pokok-pokok Ya, dia. pokok-pokok dia. Sampai tu. Ya, betul pakcik nah. Ni apa? Saya bagi contoh apa? Ni kita duduk sambut hijrah Nabi ni kan. Hijrah Nabi kan. Di antara benda yang ulama kita sebut, kalau boleh dalam hal hijrah ni, cerita riwayat yang sahih dulu. Lepas tu baru cerita riwayat yang dhaif. Tujuan cerita yang dhaif supaya orang jangan pakai yang dhaif macam yang sahih. Kan? Bukan tujuan menghina para ulama, tidak. Dalam riwayat-riwayat sahih cerita, bila Nabi hijrah, tak disebut laba-laba, tak disebut apa nama burung merpati, kan? Tak disebut. Bukan tujuan untuk menyatakan mana-mana kitab yang cerita benda ni, kitab tu tak boleh pakai, tak. Tetapi bila kita sebut sesuatu tentang kejadian yang berlaku kepada kekasih Allah, dia ada dia punya ni esensi ni. Dia ada dia punya apa tadi, asas-asas cerita. Baik, kalau kita percaya wujud laba-laba sedangkan dia riwayat yang dhaif, maka pemikiran kita ni automatically dia tengok laba-laba apa jadi? Dia ke situ kan? Dia ke situ. Engkau mana kena? Ha. Mati lagi kan? Jadi nak mematikan kepala kita ni, tempat dhaif tu kita kena bubuh yang sahih. Memang kita tak boleh padam dalam sejarah cerita tu. Seperti apa dia? Bila Nabi nak keluar hijrah, Ali bin Abi Talib tidur tempat Nabi. Cerita ini dhaif. Yang sahih dan sahih Bukhari, Nabi berhijrah daripada rumah Abu Bakar, bukan rumah Nabi, dan Ali tak terlibat. Lepas tu di dalam yang agak nak bagi sedap sikit, Nabi baca Yasin ayat 1 sampai ayat 10. Nabi genggam pasir, Nabi letak di atas kepala, 40 orang nak pukul dia. 40 orang nak pukul Nabi pun tak ada dalam riwayat yang sahih. Tujuan dia supaya kita tidaklah beramal Yasin dengan macam tak betul tu. Kalau takut baca Yasin ayat 1 sampai fi imam mubin. Boleh. Benda tu jadi pasal apa? Pasal berpegang dengan riwayat yang dhaif menyatakan Nabi membuih Yasin kepada orang nak bunuh dia.
Akhirnya riwayat tu jadi amalan dan Nabi mendapat nama. Pasal tu tak boleh. Pasal tu para ulama hadis mengguna kalimah la yahillu, tidak halal kita menceritakan riwayat yang dhaif dan riwayat yang palsu, melainkan tujuan nak menerangkan kedhaifan dan kepalsuannya supaya orang berhati-hati. Jadi kalau kita kata macam mana semua orang dah belajar lagu tu, kalau kita duk pergi selongkap bab-bab kecil lagu ni, punah jahanam lah habis sejarah, tak boleh. Dan kita tak, ada orang dia berpemikiran pakcik, kerana riwayat dhaif ni lah sejarah jadi lengkap. Rasa ini sesuatu yang perlu disemak balik. Kerana Nabi bermula dengan yang sahih, dan Quran kata sejarah hidup dia lengkap. Itu ada dalam ayat terakhir dalam surah Yusuf. Dalam ayat akhir daripada surah Yusuf, Allah kata fil qisasi anbiya ni la ibrah. Ya, hujan. Pak cik main dengan kereta, tak main dengan motor. Tidak. Tak ada suruh berhenti dah. Dah, dia tak suruh berhenti. Yang tutup buat suruh berhenti. Boleh pak cik nah? Tak apa. Say hello. Allahu Akbar. Tak apa koyak, tak apa boleh. Baik, akhir sekali ilmu syar'i. Ini pakcik, seorang Muslim mesti haruslah mengetahui tentang pengertian Islam. Yang ini juga perkataan Syekh Muhammad. Karena itu dia harus belajar tentang Islam, definisi dan inti dari ajaran yang mulia. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Maka di bawah ni dia buat mai perkataan Ibn Qayyim, di antara ilmu dan harta ada 15 perbezaan. Ilmu dan harta ada 15 perbezaan. Baru boleh berhenti pakcik. Ini kita tengok minggu depan. Iaitu kita di bawah bab mensyukuri nikmat Islam. Cara syukur nikmat Islam dengan belajar ilmu syarak. Nak nyanyi? Bagi kat pakcik.